Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini kumpulan saya akan membentang tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap keperluan psikologi pelajar. Nama saya Koh Wing Jun dan saya akan memulakan pembentangan ini dengan menerangkan tentang impak pandemik ini yang melanda dunia. Pandemik COVID-19 telah membawa impak dalam berbagai aspek antaranya termasuk kesihatan masyarakat, sistem pangan dan dunia pekerjaan. Bagi kesihatan masyarakat, hampir setengah dari tenaga kerja global berisiko kehilangan mata pencaharian mereka. Ramai pekerja ekonomi informal juga telah dielakkan memiliki perlindungan sosial dan akses ke perawatan kesihatan yang berkualiti. Bagi sistem pangan, isu penutupan perbatasan telah mencegah petani untuk membeli input lalu dielakkan menjual produk mereka. Mereka juga telah dicegah memanen tanaman sehingga mengganggu rantai pasokan makanan domestik dan internasional. Kalau pencari-cari nafkah kehilangan pekerjaan lalu jatuh sakit dan mati, ketahanan pangan dan nutrien jutaan orang akan berada di dalam ancaman. Bagi dunia pekerjaan, terdapat ramai pekerja yang terdorong untuk bekerja dalam keadaan yang berbahaya sehingga menyebabkan diri mereka dan keluarga menghadapi risiko tambahan. Oleh itu, mereka mungkin menggunakan strategi coping negatif seperti berjualan aset, pinjaman pendeta atau bekerja anak. Pekerja pertanian migran juga akan menghadapi risiko dalam transportasi, kondisi kerja dan kehidupan mereka. Saya akan pas kepada ahli seterusnya. Selamat pagi, nama saya Chen Wei Kin. Hari ini saya akan mempersembahkan tentang sejarah virus yang melanda di dunia. Virus adalah sebuah agen yang boleh menjangkiti sel organisme hidup seperti manusia, haiwan, dan tumbuh-tumbuhan. Pandemik hanya boleh disyariatkan oleh WHO, yaitu World Health Organization, yang telah berlaku seperti influenza, Ebola, dan COVID-19. Pandemik wabak maut hitam adalah pandemik yang paling teruk pada di dunia ini. Dia bermula pada tahun 1340 tahun dan pada masa itu cara yang paling efektif untuk membanteraskan pandemik ini ialah cara quarantine yang hanya boleh diakhirkan pada tahun 1353 tahun. Walaupun pakar-pakar terdapat rawatan yang berkesan, masih terdapat 1,000 hingga 3,000 orang yang dijangkiti pada setiap tahun pada masa kini. Selesema Spanyol dikenali sebagai pandemik selesema 1915 tahun, telah berjangkiti sebanyak 500 juta orang di dunia ini. Pada masa itu, cara efektif juga melakukan cara quarantine kerana dia akan merendahkan risiko perebakan antara satu sama lain. Dan pada tahun 1919, pandemi ini dapat diakhirkan dengan rawatan dan cara quarantine. Walaupun pandemi ini telah berlaku pada masa itu, virus ini dapat menjadi lebih dahsyat dan dengan mutasinya menimbulkan kebanyakan pandemik pada masa kini. Ya, terima kasih kepada Anthony. Nama saya Bradley. Saya akan menyambungkan penyampaian tersebut. Puncak unjuk COVID-19 adalah mengenali virus SARS-CoV-2. Kelawar adalah tuan rumah coronavirus yang paling mungkin kemunculannya pada manusia. Virus RA-713 yang terdapat di kelawar ladang hutan yang merupakan saudara terdekat SARS-CoV-2 yang melintasi genom virus secara keseluruhan. Virus tersebut akan menyebabkan wabak global adalah penjual haiwan dari pasar-pasar. Sekumpulan kes coronavirus terawal dalam wabak Cobra dikaitkan dengan pasar di Wuhan, China. Contohnya, mereka menjual haiwan liar di pasar-pasar dengan cara yang tidak sah. Kenapa mereka yang mahu membuat penjual haiwan liar adalah untuk pemakanannya?
Hal ini demikian berdasarkan buku perubatan tradisional Cina yang dikenakan yaitu Pencau Gemuk. Ringkasan tersebut menyenaraikan, menganalisasi, dan menerangkan semua tumbuhan, haiwan, mineral, dan objek lain yang dipercayai mempunyai sifat perubatan. Jadinya, penduduk tempatan percaya beberapa haiwan mempunyai khas perubatan, termasuklah kelawar yang dikatakan dapat menyembuhkan asma. Okey, sekarang rakan saya Jing Shang akan menyambungkan penyampaian tersebut. Terima kasih. Nama saya Liu Jingshan. Saya akan membentangkan kesan COVID-19 terhadap keperluan psikologi pelajar. Kemunculan wabak COVID-19 telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran kepada pembelajaran atas talian. Pelajar kini berada dalam persekitaran yang selesa dan santai, dan mereka mudah dipengaruhi oleh hiburan-hiburan yang ada di dalam rumah, seperti internet, permainan video, media sosial, dan lain-lain. Hiburan-hiburan tersebut telah menyebabkan mereka tidak fokus dan bermotivasi dalam pembelajaran. Selain itu, kekurangan interaksi antara pelajar dengan guru juga boleh mengurangkan motivasi dan minat pelajar dalam pembelajaran. Pelajar hanya boleh berdepan dengan skrin komputer sehingga mereka mudah berasa bosan dan tidak lagi berminat terhadap kandungan pembelajaran. Seterusnya, pelajar telah mengalami pengasingan sosial pada waktu PKP. Walaupun pelajar-pelajar boleh terus menjalin hubungan sosial dengan rakan-rakan melalui teknologi, namun penjarakan sosial yang terlalu lama mudah menyebabkan perasaan kesepian dan keseorangan. Tambahan pula, semua pembincangan tentang pelajaran hanya boleh dilakukan melalui email atau aplikasi lain. Maka, mereka amat susah untuk mengenali rakan baru dan sukar untuk membangunkan hubungan dengan rakan sekelas. Di samping itu, wabak COVID-19 juga menjejaskan kesihatan seperti masalah tekanan dan kemurungan. Disebabkan oleh terpaksa belajar di rumah, pelajar mungkin berasa beban dalam menyesuaikan diri dalam pembelajaran atas talian dan mereka mungkin mengalami masalah keluarga, masalah kewangan, dan masalah pelajaran. Selain itu, mereka tidak dapat meluahkan perasaan negatif mereka dengan rakan-rakan secara bersemuka melalui aktiviti sosial. Oleh itu, mereka hanya boleh menghadapi masalah bersendirian sehingga terdapat pemikiran yang negatif seperti bunuh diri timbul dalam mintanya. Nama saya Li Puisan dan saya akan membentangkan tentang metodologi kajian ini. Kaedah kuantitatif secara survei telah dipilih sebagai metodologi kajian ini. Pertama sekali, penyataan masalah perlu disebut dalam kajian ini. Masalah yang dihadapi adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap keperluan psikologi. Meneruskan kepada reka bentuk kajian, kami telah menggunakan cara soal selidik atas talian untuk mendapatkan informasi yang diingini. Responden akan menjawab soalan survei dari laman web dengan aplikasi Google Forms. Kaedah penyelidikan ini mudah diakseskan oleh responden. Soalan yang ditanya dalam survei ini adalah mengenai sama ada emosi, pendapat dan tidak balas terhadap pandemik COVID-19 ini. Seterusnya, pada bahagian pengumpulan data, lain daripada jantina dan kumpulan umur, identiti responden adalah secara rahsia untuk mengelakkan ketidakadilan. Dengan hasil data yang didapati, kami dapat menggunakan maklumat tersebut untuk menyelesaikan kajian ini dengan lancar. Data yang kami kumpul dibahagi kepada dua, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer dengan kata yang lain adalah data asal. Dalam kajian ini, kami mengumpul data primer dengan survei. Dengan data primer ini, kami dapat memperoleh maklumat dan informasi yang mengikut keperluan kami. Data sekunder pula, jika dibanding dengan data primer, ia adalah lebih mudah diakseskan kerana ia merupakan data yang sedia ada, seperti akhbar, berita dan buku. Data sekunder yang telah kami mengumpul kebanyakan adalah dari laman web dan data ini digunakan dalam sepanjang laporan ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Puisan. Sekarang saya akan membentangkan dapatan kajian dengan menggunakan catepai dan catebar. Dalam kajian ini, kami telah berjaya menermakan 61 responsi dengan 32 orang lelaki dan 29 orang perempuan. Dan majoritinya berumur antara 19 hingga 25 tahun.
Antara peringkat pendidikan, kebanyakan responden sebagai pelajar yang dari universiti, iaitu belajar ijazah sarjana muda. Dengan ini, terdapat 47 orang memilih rumah dengan keluarga. Di atas merupakan maklumat peribadi yang secara keseluruhan yang dibuat oleh kumpulan kami. Seterusnya, kami akan membincangkan tentang wabak COVID-19 dan kesan-kesan terhadap psikologi pelajar. Perkara yang paling menyebabkan responden berasa panik semasa wabak COVID-19 ialah jumlah kes yang kiat meningkat, jumlah kematian yang banyak, varian virus dan banyak orang yang tidak mematuhi SOP. Bagi soalan seterusnya, terdapat banyak responden dengan 36.1% ataupun 22 orang yang mengatakan bahawa belajar kemahiran yang baru adalah perkara yang meluangkan masa dalam wabak COVID-19 ini. Tetapi hanya 5 orang yang memilih aktiviti memasak untuk meluangkan masa. Hal ini demikian kerana memasak adalah sesuatu aktiviti yang amat susah, terutamanya kepada pelajar lelaki. Selain itu, terdapat peratusan yang paling tinggi dalam carta ini ialah 36.1%, iaitu 22 responden, mengatakan bahawa sikap pelajar ketiga sesi pembelajaran atas talian adalah masalah yang mereka menghadapi dalam mod pembelajaran atas talian. Hal ini kerana kebanyakan pelajar tidak dapat fokus apabila guru sedang mengajar. Pelajar-pelajar sentiasa tidur atau mengantuk apabila pembelajaran atas talian. Sementara itu, terdapat 55.7%, iaitu 34 responden yang memilih tidak kerana mereka tidak berasa pembelajaran secara talian adalah cara yang sesuai terhadap pelajar. Okey, seterusnya, kami telah menggunakan skala 1 hingga 5 sebagai jawapan atau standard kepada responden untuk memilih. Adakah anda bersetuju melakukan aktiviti bersama dengan keluarga untuk mengeratkan hubungan semasa wabak COVID-19? Dalam kajian ini, skala 5 sebanyak 37 atau 60.7% responden mengatakan bahawa mereka sangat bersetuju melakukan aktiviti bersama dengan keluarga untuk mengeratkan hubungan semasa wabak COVID-19. Dan daripada itu, terdapat 41 atau 67.2% responden bersetuju tempoh wabak COVID-19 ini menimbulkan permasalahan dalam sesi pembelajaran. Contohnya, suasana yang kurang kondusif, sikap pelajar ketiga sesi pembelajaran atas talian dan perlu membeli produk teknologi kepada ketiga pembelajaran atas talian. Pada waktu yang sama, pilihan jawapan yang paling tinggi dalam kajian memberikan kesan yang baik dalam menyiapkan tugasan berkumpulan sama dengan rakan-rakan semasa wabak COVID-19 adalah skala 2, yang mempunyai 37 ataupun 60.7% responden. Responden tidak bersetuju tentang kajian ini kerana tugasan berkumpulan sukar dilakukan jika rakan-rakan tidak dapat berjumpa dan berbincang. Akhirnya, terdapat 46 orang responden sangat bersetuju dengan mestilah menjaga kesihatan mental dalam pandemik COVID-19 tersebut. Okey, berikut adalah penyampaian saya. Sekarang rakan saya akan meneruskan penyampaian ini. Terima kasih. Terima kasih Jan dan selamat sejahtera semua. Saya Nizi Wei. Hari ini saya akan membentangkan perbincangan berdasarkan maklumat yang kami dapat. Pertama sekali, kami akan mengenal pasti latar belakang terbentuknya virus corona. Virus ini dimulai pada Disember tahun 2019 dari China. Antaranya, virus ini berkaitan dengan pasar hewan fainan di Wuhan, China dan menjerat berbagai jenis haiwan yang tidak susah untuk makan. Menurut kajian, virus corona memang disebabkan oleh orang yang memakan kelelawar yang membawa virus. Virus ini adalah sejenis virus yang akan membawa maut kepada penyakit. Oleh itu, kerajaan dapat melaksanakan berbagai polisi untuk mengurangkan jumlah orang yang dijangkiti, contohnya menutupkan banyak industri yang tidak penting. Selain itu, kami juga membentangkan punca-punca COVID-19. Virus ini terutamanya terdapat daripada haiwan, tetapi haiwan kebal terhadap jenis virus ini. Virus ini akan merebak dari orang ke orang melalui udara, air liur dan tetesan. Langkah pencegahan yang disyorkan termasuk menjauhkan diri daripada sosial, memakai topeng muka di tempat awam, mencuci tangan, memantau dan mengasingkan diri daripada orang yang terdedah atau mempunyai sindrom penyakit. Akhirnya, kami akan menguraikan perbincangan tentang kesan terhadap kemahiran insania kerana pembelajaran dalam talian. Keadaan PKP yang meminta pelajar belajar di rumah secara bersendiri sebenarnya tidak baik untuk
membentuk moral insan yang cemerlang. Hal ini demikian kerana mereka kekurangan interaksi sosial dan hubungan sosial secara bersemuka. Teknik bercampur dengan kawan dan berbincang bersama sangat penting bagi seseorang mahasiswa. Belajar di kampus juga maksud mereka akan belajar secara bekerjasama dengan orang lain yang mungkin mempunyai tahap intelek yang berlainan. Ada orang yang cepat membuat sesuatu, ada juga orang yang lambat. Kesemua ini akan menjadi pengalaman mahasiswa dan membantu mereka selepas mereka tamat pengajaran universiti dan bekerja di pejabat. Di atas adalah perbincangan kita. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 ini memang mendendangkan berbagai kesan negatif terhadap aspek penjagaan dan manusia. Berbagai langkah SOP telah mengurangkan aktiviti dan interaksi sosial. Di samping itu, pengandungan sekolah jangka panjang juga mempengaruhi pelajaran dan psikologi belajar dengan meningkatkan kegelisahan dan kemurungan pada antaranya. Oleh itu, untuk memperbaiki situasi ini, rakyat Malaysia mestilah bersatu padu menentangkan wabak COVID-19. Dan akhir sekali, kerajaan hendak mengambil tindakan yang cakap dan efisien untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Sekian, terima kasih.